Project cost plan. Nak beritahu kat mana you all right now. Okay. So molecular assessment from 100%, you have already patutnya completed around 40% lah. Okay, sebab kita kalau ikutkan dalam ni kita ada macam kita ada test. Okay, cuma test tu mungkin saya dah reduce to one test yang memang saya akan brief nantilah. Saya akan bagi it's a test assignment lah, it's not a test lah. Okay, sebab dalam studio ni kita tak boleh buat test macam tu kan. Kita buat exercise lah, simple exercise on concept nanti, so that will be 10%. Cuma your project tu ni will be counted as 50% to get, bukan ada test lah, so project tu is all together combined 50%. Okay, so maknanya dalam brief final project tu, okay, project tu is your final project lah, you kena aware tu. Okay, it's a total of 50%. So total mark 60 yang kita akan counter. Okay, and then will accumulate to total of 50% lah towards your overall assessment. Sebenarnya ni paling besar sekali. Okay, so you have completed you punya assignment kan, you punya assignment yang kita buat apa, simbol semua kan. Simbol mana ni? Okay. Assignment kita complete, you punya symbol and diagrammatic summary semua tu. Okay, project 1 completed yang you just submitted yesterday 20%. Okay, and then test tu saya akan bawa kepada project 2 ni. Okay, so maknanya project 1 tak ada test, kita akan bagi pada conceptual. Saya akan masuk test tu dekat conceptual. Okay, it's a simple exercise lah untuk you buat nanti. Okay, so you are here dekat sini, week 8 ni. But next week cuti lagi ni, kan? Cuti lagi 1 week, cuti khas, perayaan. And then lepas tu memang kita fully all out sampai project review, sampai week 14, end of your semester. Okay, kita akan buat ni je. Okay, so there will be no more group work. Ni semua akan jadi individual punya. Okay, everything is under your own punya responsibility lah. Dah tak ada kerja group dah. Okay, so group ni pun kita akan tengok balik macam mana assessmentnya. Saya dengar ada banyak cases lah, okay, ada yang tak buat kerja, ada yang tak ni, kita tahu lah masalah apa lah, tapi yang tu kita akan refine balik, okay, in terms of group assessment tu, whether kita akan buat peer review macam mana ke, kita tengok macam mana. Okay, tu saya akan bincang dengan all groups nanti, all group lecturer. Okay, so project tu, okay, will be assessed based on concept, master plan, section elevation, perspective and plan palette. Ni saya akan tunjuk sikit lah contoh-contoh ni. Ini rasanya kalau you dah ambil planting design lah, Sam ni. Sam Pan. Planting design dah ada. Ya? Dah ada. Ada. So there will be no problem in buat plan palette ni. Patut dah ada aware dah plan palette tu apa. Okay, kita tak minta you buat planting plan apa semua pun. Not planting design, tapi kita akan insert a bit of planting design punya element dalam tu. So we just provide dengan plan palette je. Okay, so kalau tengok markah ni, memang kata majority of it, half of it is on grafik lah, so you kena ingat. Okay, grafik tu is half of your assessment. Okay, 8 markah. Okay, content tu is another half, 8 macam tu, 4 ni lah, okay, 8. Okay, sebenarnya grafik tu penting. Okay, how you do your graphic, macam mana tunjuk in terms of visual communication. Okay, dari segi punya tu lah, drawing, lettering, everything lah. Everything is visual based on your board tu. Whatever is is presented on the board, itulah your graphic communication. Okay, yang tu half of it, 8 markah. So itu pun penting. So jangan fikir content, sebab kita second year ni memang kita still tengok pada grafik lagi. Okay, content tu kita akan tengok juga, tapi grafik pun penting juga. Kalau compare to future punya semesters, kita akan tengok more towards content. Tapi untuk part 2 ni memang you kena fokus on grafik juga. You have to brush up on your technical skill tu. Okay, so ini semua sama. Okay, this all the requirement. So hari ni pun saya akan introduce sikit on concept in the lecture tu.
Okay, in this project patutnya dia kata you have to present, means that present tu kita tengok balik lah, okay, at the end macam mana kita nak present. Either you present virtually macam ni ataupun you send video, kita tengok macam mana. Okay, you have to present your ideas on the board. So board tu patutnya ada all this ni lah, all this item. Okay, there will be a conceptual board yang akan ada concept ideas, diagram, spatial diagram and functional diagram. Okay, saya akan tunjuklah nanti contoh. Okay, so ni pun sama. Okay, supporting drawing, okay, master plan kena ada. Okay, supporting drawing kena ada, dia kata at least 2 numbers of section, elevation, 4 numbers of perspective and sketches and plan palette. Okay, on top of your master plan. Okay, tak ada master plan kat sini. Okay. Okay, so basically what we are trying to assess ialah cara you organize lah site design solution. Okay, this is more towards the design solution. How do you provide your design solution? Through master plan, through your design ideas, through your design on plan lah sekarang ni. Okay, on your site tu. Sekarang ni kita dah lepas dah. Kita dah buat inventory, kita dah buat analysis, synthesis. Okay, those are site investigation punya proses. Kita baru nak investigate, kita baru nak assess site tu. Okay, this part, how memang this is kita punya core lah. Ni yang kita start designing on the site based on yang kita dah buat analysis tu. So analysis tu kita akan tengok juga nanti macam mana we go through from analysis, from inventory up to analysis, sampailah you provide design solution based on apa you dah buat yang sebelum ni. Ni bukan katakan ni bukan projek baru mana kita dah tolak semua ke tepi, tak. Kita akan tengok balik sebenarnya. Okay, bila you buat certain design, macam mana you dapatkan design tu, ideas tu. It doesn't come macam benda tu from langit macam tu je kan. Datang tiba-tiba, okay, dah ada design, konsep. Tapi datang daripada mana konsep tu? Tu kita akan tengok balik. It must come from synthesis, must come from analysis. Tu penting. So you jangan ingat you submit yang project 1 tu dah tak tepi dah, tak. Kita akan tengok balik nanti. Betul tak you buat tu based on the problems kat situ. Your SWOT analysis contoh dia. Okay, baru kita tengok. Okay, so this will be your paper size lah. Okay, apa layout ni nanti kita tengok. Kalau ada perubahan kita akan bagi tahu lah. Okay, in your small group nanti tu. Okay, basically kita akan use A2 size paper lah so far. Okay, kita tengok balik macam mana. Okay, from all groups. Okay, tak apa. Tapi ni tak apa. Ni masa kita akan go through as we go along. Okay. Okay, submission will be on week 14 lah, final week. Okay, final week tu you should submit all your requirement ni, drawing requirement. Okay, from conceptual sampailah ke plan palette. Okay, so tunjuk sikit lah bagi bit of ideas. Okay, so your board should contain conceptual. Okay, this is conceptual development. Ada satu lagi yang kita ada dalam ni ni okay, bubble diagram. Okay, ni pun not the correct way lah kan, tapi tak apa, just tunjukkan ideas je, gambaran lah. Sebab ni bukan nak kata the best tak, tapi just nak bagi you idea what you should produce, okay, in your final project nanti. Okay, so you have concept, you have aim, objective, ni semua kena ada. Aim, objective, theme dia apa, konsep dia apa, dan cerita sikit apa dia punya ideas dia. And you have conceptual diagram, spatial diagram, functional. Okay, then you go towards preliminary. Okay, you buat dulu plan macam mana. Okay, design tu bila dah ada cover diagram tu, you akan come out dengan design pula, detail design. Okay, up to final. Okay, ni final dia. Okay, ni site yang besar lah sebab ini yang dulu, tapi individu semua ni. Okay, tapi sebab dulu memang kita physically boleh pergi kepada site. So it's better benda tu lagi senang, kita nak progress lah. Okay, kita nak assess. Okay, dan kita tengok progress macam mana. Okay, semua you all ni kena buat virtually lah, ni yang ada
bukan kata masalah lah, tapi macam it's a challenge jugalah. Macam mana nak buat design based on virtual punya investigation. Okay, and part of it memang ada physical lah, tapi kita tengoklah macam mana dia punya proses tu. Okay, and this, okay, inilah supporting drawingnya. Okay, you have 1, 2, 3, 4 perspective and sketches, and 2 section elevation. Okay, this is your section elevation. Okay, kita dapat gambaran dulu. Okay, ideas macam mana benda tu akan muncul nantilah. Okay, in the end, this is your plan palette. Inilah plan palette nya. Okay, so a few lah, few boards of plan palette. Okay, just giving the proposed species. Okay, proposed species. And what are the function kan? Kita tak perlu nak buat nanti plan semua tu. Okay, not up to that detail. Just bagi gambaran, you bagi ideas. What you trying to propose. Okay, what kind of theme ke ataupun want to provide colours ke, okay, precise shaded areas ke, okay, structure maybe in terms of the form of the species. Okay, tengoklah macam mana itu masa kita go through the detail design lah. Okay, itu je. So far clear tak project tu? Macam mana kita punya perjalanan ni up to final project? Clear tak? Iya. Boleh ya? Ada soalan tak setakat ni untuk projek tu punya brief? Okay, 50% kat sini, tapi kita akan top up another 10% for the test tu. Test assignment lah kita panggil. Okay, untuk conceptual punya part nanti. Okay, so you already completed 40% sepatutnya. You dah ada sepatutnya 40%. Okay, so there will be another 60. Okay. Tak ada apa-apa, we go towards ni. Okay, so just nak tunjuk, so you already completed up to here. Okay, this line ni. Okay, you dah go through up to synthesis. Okay, maknanya you dah buat site investigation semua kat sini. Okay, you dah study on the site, you dah tengok apa yang sepatutnya, apa you dah collect data yang dekat site. Okay, everything must be focus on the site lah, concentrated on the site. Okay, you tak boleh buat design without the site. You tak boleh buat bubble diagram without the site. Konsep pun tak boleh ada tanpa site tu. Everything is based on site ni. So yang ni semua you have to consider sebelum pergi pada conceptual ni. Tu saya nak kena bagi tahu banyak-banyak kali. Okay, and kita pun masa create pun memang kita akan tanya yang tu juga. How do you come up dengan ni? Kenapa you guna ni? Kenapa you gunakan solution yang macam ni? Kenapa you pilih konsep ni? You kena jawab inilah based on yang ni. Ini you have to be very clear. You have to take note yang ni. Okay, apa-apa jawapan you, apa-apa tentang you punya idea pun, you nak letak apa-apa, you nak propose anything pun, inilah jawapan dia. This is your justification. Kalau kami tanya, okay, what is your justification to propose this concept or this theme kat situ? Inilah you punya jawapannya kat sini. Kalau tak ada jawapan dari sini, memang kita reject ya. Sesimpel tu. Okay. Because we are coming towards design solution. So solution ni is answers kan. Design development, conceptual semua ni. Ni adalah answers. These are the question kat sini. Ni lah isunya, ni lah problemnya kat sini kita jumpa. Ni lah potensi yang kita jumpa juga. Benda yang positif pun kat sini juga. Okay. And this is providing the solution. Itulah dalam konsep design pun. Sampai kerja, sampai bertua pun. Sampai kami kat sini pun dah bertahun-tahun. 10 tahun buat design pun itulahnya, takkan berubah pun. Everything has to be justified based on your site investigation, site inventory, analysis, synthesis semua tu. Barulah kita provide a solution, design solution, ini design solution. Okay, kat sini proses dia. Kita memberi jawapan, kita memberi solution pada masalah ataupun solution pada potential yang ada kat site. Okay, clear tak Indo? You can sebab nanti sampai part 6 pun ada juga yang tak berapa clear lagi. Dia akan buat ini, dia siap semua sampai kat sintesis. Okay, yang ni semua dia buat benda yang totally new.
So, tak ada kena dengan dia punya inventory pun. Tu memang kami pernah tengok. Even sampai part 6 pun. Lepas tu I have to be clear with you sekarang ni. Part 2 ni. You kena ingat. Nanti SEM depan pun nanti sama juga. Lecturer akan cakap juga. Okay, mana your site inventory? Mana analysis you? Apa analysis you cakap sebelum ni? What does your site tells you? Baru dia boleh pergi pada ni. Baru kita boleh approve. Sebenarnya kat sini, tak ada masalah pun. Yang susahnya sebenarnya kat sini. Ni nak buat semua segala kan, collect data apa, ni pergi kat site panas-panas semua tu kan, kena pergi investigate ni, cari apa dia punya issues dia. Ni kerja berat sikit lah. Dekat sini kita orang kata lebih bukan kata santai, tapi kita lebih fun sikit. Kita boleh bergerak dengan lebih orang kata seronok sikit lah kan. Kita boleh pilih idea, nak cari idea macam mana, nak tengok yang proposal macam mana, nak buat design yang menarik sikit, yang interesting kan, yang bombastic sikit, yang eye catching sikit. Benda-benda yang fun semua kat sini, design part. And memang kita punya core business pun memang kat sini banyakkannya. Dekat sini lah yang akan menentukan if you are a designer yang effective, very orang kata prominent designer, ataupun you are just a decorator, ataupun just orang kata fill in the blanks ya, kan, mana ada tempat kosong dia letak. Maknanya kat sini lah kena tentukan. Kat sini lah dia punya core. Ada orang nak masuk. Sekejap. Siapa orang tu? Fatin Fahana tak silap saya. Okay dah. Ni clear tak? Clear. Clear kat sini? Go back sini. Terus yang ada problem in terms of internet apa tu, kena inform lecturer you all. Kalau you tak dapat masuk sebab internet apa tu, you have to inform. Sebab memang kita ada isu sikit lah. Sebab ODL memang kita kena prepared with dia punya inilah kemudahan tu kan. So I have to inform kami lah. Ni saya try record dulu. Yang mana ada issues in terms of connection dan internet apa. Yang tak ada isu tu, tak boleh macam ambil alasan. Ambil alasan kata tak datang kelas, tak masuk kelas, sebab you punya own problem. Tu kami tak terima. If you have issues in terms of connection, you kena inform. Sebab tu memang penting lah untuk ODL ni. Just nak introduce ataupun just brief sikit. Just nak bagi gambaran. Saya bukan nak, saya tak suka nak bagi lecture. Lecture is not on lecture sangat. Tapi just nak bagi gambaran. So you should understand how they provide concept in landscape design. Saya start ni, nanti siapa-siapa yang nak ni nanti kena kita tengoklah kita akan bagi recording macam mana. Tapi mana yang ada betul-betul ada isu je. Because saya tak nak macam drag macam tu. Saya nak kena terus pada ni lecture ni. Sebenarnya kalau kita tengok in general, you should know what do you mean by concept. Dia orang cakap konsep kan, what is the definition of concept. Sebenarnya benda ni, konsep ni dah dengar banyak kali dah pun kan. Dekat sekolah pun kita selalu sebut pasal konsep kan. Maknanya
what is your concept for this? Konsep ni apa? Orang kata apa? Kalau you buat benda apa-apa pun orang akan tanya, okay, ni konsep apa? Kan? Even you masak ke, you buat apa, you macam cooking kan? You tengok cerita cooking pun, dia mesti ada tema dia kan? Dia mesti ada konsep dia, dia mesti ada apa? Dia punya ideas dia datang daripada mana kan? Dia mesti ada tema tu. Tema tu lah yang katakan konsep tu. Okay, so everything in design, inilah dia punya core dia. Kadang-kadang kalau kita tengok yang apa, very famous designer ke ataupun orang kata arkitek ke landscape arkitek pun, dia akan ada dia punya orang kata signature concept. Tahu tak? Design signature. Saya pernah sebut tak? Saya tak ingat kelas mana saya sebut, tapi saya selalu sebut pasal design signature. Maknanya dia je yang akan pegang that konsep tu, ataupun dia adalah orang yang akan orang kata dikenali dengan that concept. Faham tak? Maksudnya bila orang kata okay, orang tengok design ni, okay tahu dah, ni memang ni kerja-kerja Nick Malik ni, ni kerja-kerja apa, nama Foster ni, ni kerja-kerja siapa, apa dah, ingat nama-nama arkitek apa, kerja-kerja Caesar Pelli contoh dia, untuk KLCC kan. Sebenarnya macam orang dah tahu dah kalau ni adalah design, okay, memang itulah konsep dia. Dia takkan lagi daripada konsep signature dia. Dia macam signature lah, kalau tengok signature, kalau dalam konteks menu masakan kan, dia akan ada signature dish kan, untuk chef-chef kan. Signature dia maksud dia je yang memang akan pegang that dish tu. Tu maksud dia. So nanti bila buat design pun, you kena fikir juga apa you punya own signature yang you nak tunjukkan dekat design you, dekat space you tu. You sendiri, nama siapa-siapa pun, you as individual tu, you kena ada fikir apa you punya orang kata apa, your target ataupun your objective ataupun you punya vision. Vision lah orang kata, design vision. Yang you akan buat lepas-lepas ni pun. You masa part 3 nanti pun, you akan dapat any space pun, you akan guna juga that same ataupun that similar theme dalam you punya design. Supaya orang kenal. Kadang-kadang dulu memang kita ada, dulu memang kalau ikut zaman-zaman dulu lah kan, zaman dulu student tu memang kita ada, student tu memang kita tahu dah dia punya signature dia apa. Maknanya kita tahu, kita tengok board dia dah tahu dah, tanpa dia letak nama kat situ pun kita tahu dah, ni memang kerja dia, ni memang kerja ni memang kerja nama ni. So dekat sini lah sepatutnya, masa part 2 ni you dah dapat a bit of idea, you nak buat apa. Kadang-kadang benda tu mungkin terlalu awal lah kan, tapi you can start to develop dengan apa signature yang you trying to put onto the side tu. Apa dia punya design signature, cuba fikir. You nak lebih kepada apa? You nak lebih kepada orang kata apa, vernacular ke? Tak vernacular design ni maksud dia lebih pada yang orang kata traditional lah kan, something yang lebih tropical, jenis-jenis macam jenis-jenis apa, traditional kan, macam Malay traditional ke, ataupun Asian traditional kan, ataupun yang nak lebih kepada more towards urbanism ataupun modernism, something yang a bit modern kan, yang lebih futuristic contoh dia mungkin. You nak something yang, ataupun you nak something yang lebih more artistic, yang abstract sikit. Design semuanya abstract, orang tak faham pun. Tapi benda tu menjadilah, space tu memang menjadi, functional semua ada, tapi orang tak faham punya design tu apa. That is something orang panggil abstract kan, boleh juga orang nak fikir macam tu. Ataupun yang buat something lebih more artistic sikit kan. Every design dia tu ada dia punya cerita dia, ada dia punya flow dia. Ataupun yang nak lebih pada musical punya apa, musical punya theme ke, tak tahulah, up to you. Walaupun space tu kecil je, you can still put your design signature kat situ, your concept kat situ. Faham tak? Faham tak kenapa kita kena ada konsep ni? Boleh? Sebab saya rasa dia tak ada masalah nak faham tentang konsep pun. Dia dah pernah dengar pun daripada kecil sampai besar, sampai sekarang pun kan. There is always people talking about konsep. Mana-mana you baca kat apa, social media pun, orang sebut pasal konsep kan. Benda ni bukan something new, tapi in design tu, itulah the point of it kan. Kenapa perlunya. So supaya nanti bila you design,
Itu adalah macam benda tu nampak terlalu generik. Itulah generik. Generik tu maknanya mana-mana yang tempat pun, itulah benda yang sama yang ada. Kan? Mana-mana yang pergi kat mana-mana satu Malaysia ni, kat mana-mana ada ni, adalah dia punya apa? Orang kata sculpture contoh dia kan. Sculpture buah, sculpture ni, sculpture tu, sebelum salam, durian, sebelum salam, manggis, kacang. Bukan saya nak kata benda tu tak elok. Tapi ya, itu pun konsep, tak ada masalah. Tapi at least buatlah something a bit more, apa orang kata eye catching lagi. Kan, yang ada meaning sikit kan. Tak ada masalah semua tu, tak ada masalah. Tapi just nak bagi tahu you macam at least find something yang a bit more contemporary sikit. Kita nak pergi kepada arah digital kan. So apa konsep yang sekarang untuk zaman-zaman sekarang. You boleh fikirlah. Tapi tak ada masalah juga kalau kata you still nak pergi towards natural punya konsep. Kan, a bit more towards, orang kata tak tu lah, kata vernacular lah. Kalau architecture tu vernacular ni something, it's an architecture style yang follows the original, orang kata apa, original place identity kat situ. Apa-apa yang ada kat situ, itulah bentuknya, kata rumah tu lah, kalau architecture lah. Kan, kalau pergi tengok dekat Arab Saudi kan, dia kan padang pasir kan. So kat padang pasir tu, vernacular architecture dia adalah that building dah. Macam pyramid ataupun macam apa rumah yang daripada pasir tu kan. So whatever material yang dekat situ, itulah rupanya. So itu kan balik pada site you kan. Site you apa yang ada kat sekeliling tu. Apa dia punya, orang kata place content tu. Kan dia punya place element kat situ. Kalau sekeliling tu kalau nampak macam lebih pada natural punya setting kan, mungkin you boleh follow lah. Sama ada you follow in terms of vernacular punya apa orang kata, design, ataupun nak pergi contrast kan, in terms of something natural tu you nak buat something very contrast, terus ada orang kata apa, orang kata apa, significant structure ataupun significant ideas atau significant apa, design, kata design touch lah kat situ kan, design implementation kat situ. Something tu dia berkontras daripada dia semua natural, muncul satu benda yang very outstanding kan, yang very provocative lah orang kata kan, yang boleh provoke people's punya opinion, people's punya view. It can be something futuristic, artistic, boleh lah kan, tak ada masalah. Yang tu yang selalunya orang akan cari, yang tu juga orang selalu akan ingat. Okay, that's why I said definition of it is benda betul lah, ideas, image, impression, notion kan, ideas satu kan, teori ke, you punya belief ke kan, thought ke, perception, conception, semua lah kan, mental symbol, abstract idea tu saya kata tadi kan, abstract idea. Okay, can be a story, journey, history, semua tu lah. History tu yang melibatkan tadi tu lah, kalau something is very natural, itulah rupanya a bit more natural, it complements the site. Okay, tapi dalam masa sama you boleh juga contrast the site tu. Dalam masa it can function, tapi you can show something yang a bit more contrast, biar ada something yang dominant sikit, so orang boleh ingat. So you design tu semua orang akan ingat. Okay, very dominant. Okay, okay, whatever it is, konsep tersebut ni lah lebih pada design on the site tu. So everything has to be site related and uniquely belong to the proposed site. Mana ni saya katakan, okay, without concept ni, dia takkan jadi generic lah. Generic tu memang something yang very common kan, everything sama, kat mana-mana yang ni, sama. Kan, kalau in landscape, landscape design tu, kalau tengok, kita selalu tengok lah kalau space mana-mana pun, ada space kosong sikit, ada wakaf kan, ada wakaf, ada ni, sikit ada wakaf, sana pun ada wakaf, gazebo kan, gazebo. So, is it something yang you nak dalam human site juga? Ataupun you nak provide the same function as wakaf or gazebo tapi in different form. So give us ideas lah. Kan, sebenarnya dalam part tu ni sebenarnya kita nak explore ideas ni. Kita tak nak terlalu yang macam not to say apa, kita tak nak something yang terlalu common lah kan. Kita nak you explore dulu. Sebab tu nanti yang apa masa you punya exercise ni saya nak tengok apa you punya kata apa, ideas tu kan, macam mana you nak dapatkan ideas tu. Saya sebenarnya okay, saya bagi awal-awal lah, beritahu awal, maknanya you punya exercise nanti tu saya nak you buat satu mood board. Mood board ni akan menentukan
Apa you punya idea, apa you punya bayangan kat situ. Okay, what kind of colours, what kind of form, what kind of image yang boleh bagi experience, yang boleh bagi expression to your design. Ini nak you letak dulu nanti. Nanti tak apa, saya tunjuk, ujung-ujung saya tunjuk apa benda yang requirement tu. Okay, tapi apa pun saya nak benda tu you explore and you betul enjoy buat. Sebab this is the time you nak cari ideas, nak cari design. Okay, and benda ni sebenarnya banyak lah reference tu, memang tak ada isu, tak ada reference kan. Kalau siapa yang kata tak ada reference tu memang siap lah, suruh you macam apa, you shouldn't belong lah in the design world ni. Kalau tak ada, kalau you kata you tak ada idea, you tak ada idea maksudnya you tak ada reference, tu je. Okay, tu je isu sekarang. You tak boleh kata you tak ada idea, rasa saya tak ada idea, saya tak tahu nak fikir apa. Mana you tak ada reference tu, senang cakap. Sebab you harapkan konsep tu ataupun idea datang daripada langit kan. Macam tu. Tak semua orang akan macam tu. Okay, some people are macam tu. Saya nak cakap terus terang, memang ada. Some people are talented, are gifted. Dia boleh dalam kepala keluar terus design dia. Tapi kita kena assume we are general people, common people yang perlukan usaha. Okay, so you need to refer, cari reference, tengok banyak-banyak ni. You ada phone kan, phone tu is always refer. Tu saya kata, kalau you guna Pinterest dah cukup dah. Kan, Pinterest you boleh search anything kat situ. Semua dah ada dah. You dapat ideas, you dapat gambar-gambar tu, you dapat images tu, simpan dalam satu folder. Okay, simpan banyak-banyak. Dan benda tu pun sebenarnya you boleh guna sampai bila-bila pun. Okay, not only for part 2 je. Nanti part 3 pun kita akan design juga, sama juga. Silap part 3 pun you buat design housing community tu pun, nanti you akan you can find out mungkin there's something related to project yang same ni. Tak tahulah. Sebab apa you nak cari balik from zero, tengok balik you punya studies yang kita buat kat sekarang ni. Okay, you punya collection of database semua tu. Okay, ni pun ni kalau in terms of teori lah. Okay, teori. Sebenarnya teori ni is something you should know lah kan. It's not something yang you kena tunjuk on board pun nanti pun. Kita akan tanya, okay ni konsep ni lebih pada general philosophical ke specific functional. Kita tak akan tanya macam tu. Cuma kita akan tanya, why do you choose this concept? Tu je. Tapi teori ni you need to know. So mana you faham. Okay, whenever you design, you have to be aware yang dua ni akan ada. Which kind. Mana ni, this is to guide you untuk macam mana nak dapatkan very effective concept. Okay, one is philosophical, satu lagi ialah functional. Okay, ni pun saya sebut last week lah. Kan, maknanya philosophical ni something yang ni lah kita selalunya kita akan banyak guna yang ni. Okay, maknanya kita lebih pada expression of image kan, character. Maknanya dia punya something that has meaning lah, meaning beyond beauty and function. Maksudnya something yang very, yang kata abstract lah. Something yang menggunakan metafor kan. Benda yang mungkin simbolik lah. Something yang simbolik. Symbolism, metafor, betul tak bawah ni. So dia akan juga giving mood, serious. Kita nak bagi what kind of mood yang you kata you nak dapatkan dekat site tu. Okay, dengan space yang ada tu pun, walaupun kadang-kadang you punya site sekarang ni pun macam very small kan, very small space kan. Tapi dengan small space pun, it can give mood to the user tu. Dia mesti ada caranya untuk bagi mood pada user. Okay, to provide experience to user. Okay, yang ni pun, this is also keyword ni. Ask what the site wants to be. Ini saya kata tadi tu. Bila you tengok pada site tu sendiri, you tengok pada sekeliling dia, surrounding dia, and you tengok pada site tu sendirilah. You should know what kind of image yang dia dah bagi pada you. Okay, in terms of visual form kan, ataupun visual feeling tu. Something yang you experience, yang you tengok tu, you dah tahu dah. Okay, apa dia punya genius loci dia. Siapa tahu maksud ni apa ni? Pak Wan ni belajar tak genius loci? Saya dah sebut juga dalam Pak Wan. Ada tak? Siapa tahu genius loci ni apa? Tahu ke tak tahu? Siapa boleh jawab? Ramai-ramai ni, siapa boleh jawab? What is a genius loci?
No one, tak ada. Tak ada cuba. I think masa intro tu LA tu ada sebut lah semua ni, jenis selesai ni. Tahu tak jenis selesai? Ni. Okay, siapa boleh sebut? Volunteer. What does it mean by jenis selesai? Dia yang bercakap lah. Dia dengar macam bunyi-bunyi je. Saya tak nampak skrin kat Gmeet tu, saya nampak kat slide je. Okay, anyone? Boleh? Saya bagi idea. Apa maksud jenis selesai? Sebab ni pun penting ni untuk nak buat design ni. Ada? Rasa siapa boleh bagi? Macam tanya klien, dia nak macam dia nak tempat tu jadi macam apa? Team untuk tempat tu. Maksud dia apa? Tak, saya tanya apa maksud genius loci ni? Ni something yang is not English, tapi it's a terminology yang kita akan selalu guna dalam design. Spirit of the place. Spirit of the place. Ya, tu dia punya definition dia. Okay, what does it mean by spirit of the place? Apa you rasa-rasa? What is the meaning of spirit of the place? Apa maksud dia? Environment, sir. Environment, ya. Tapi it's a bit more detail. Spirit of the place apa maksud dia? Kenapa disebut spirit? Jiwa. Spirit kalau you define benda tu direct apa? Roh kan? Apa maksud spirit? Spirit of the place. Boleh bayang. Environment tu betul lah, okay, it's environment betul kan, tapi it's very general kan, dia banyak sangat besar. Tapi when you talk about genius loci, spirit of the place is something yang very, orang kata apa? Orang kata giving a sense of the place lah kan. Kalau you pergi, contoh you pergi kat Ipoh, you pergi kat KL, tanpa you tahu, tanpa ada signboard kat situ pun, you boleh rasa tak tempat tu kat KL, kat Ipoh, kat Melaka? Boleh tak? Tanpa you tengok sign lah kan, tanpa you tengok signboard kan, tiba-tiba you katakan, okay, you tutup mata, you kata, okay, bawa saya apa, ataupun you wish that you buka mata tu, you ada kat somewhere, someplace. Bila you sedar je kat situ, you dah tahu dah, oh ni dekat Melaka, oh ni dekat Penang, oh ni dekat Terengganu, ni dekat Kelantan. Tanpa siapa-siapa sebut pun, tanpa ada signboard tulis Kelantan, tanpa signboard tulis nama-nama negeri pun, you boleh rasa tak macam tu? Sebenarnya. Boleh. Apa yang ada kat situ? Apa feeling yang dibagi kat situ? Mana datangnya benda-benda tu? Okay, kalau you fikir balik, mana datang benda-benda tu? Kenapa you boleh terus cakap, okay, ni adalah Melaka, oh ni adalah Penang, ni adalah KL. Melalui apa? Sense. Sense. Lagi? Apa benda yang akan trigger benda tu? Selalunya. So elemen apa yang ada dalam atmosphere tu? What kind of character? Bangunan ni. Bangunan. So something visual, betul? What about other senses? Ada tak? Bau ke? Ada. Touch Kalau ke? macam KL, bau dia lain. Okay, bau dia lain. Penang bau lain lah. Macam tu. Boleh lah. Tak apa. Itu tak apa. Itu benda yang orang kata apa, very apa? Orang kata is an unintentional kan. Benda yang you tak sedar pun benda tu ada. Tapi benda tu you rasa. When you rasa, when you sense, itulah bendanya yang you nak cuba cari. That's why dekat site you, walaupun okay, sekarang ni site ni kecil tak apalah kan. Nanti bila you pergi site yang besar-besar pun, okay, itulah sebenarnya you punya matlamat you untuk you design. Provide the genius loci kat situ. Provide the spirit of the place ataupun the sense of place kat situ. Macam mana you nak provide benda tu? Based on elemen-elemen yang sepatutnya ada. Kan? Sebab kalau you study on genius loci ni pun, dia besar, dia punya bidang tu is quite big. Walaupun on just sebenarnya. Okay? Walaupun on the spirit of the place je ataupun the sense of place tu. Okay? It's a bidang yang sangat-sangat besar yang people study.
Dia cuba cari mana datangnya sense tu. Macam mana dia nak wujudkan sense tu. Tu lagi susah sebenarnya. Okay, tapi sebagai konsepnya ataupun nak fikir, sebagai nak starting point, okay, that can be a starting point lah untuk nak buat. Okay, with whether you achieve sikit ke, berapa persen ke, ataupun you takkan achieve 100% lah. Okay, kalau persen perfect lah. Okay, walaupun achieve sikit pun dah cukup dah. And then you have done your effort lah. Okay, done your effort to to provide that sense of place tu. Macam mana nak masuk ni? Okay, tak apa. Okay, tu je selesai. Ni kalau disebut banyak-banyak kali pun dalam, kita akan sebut ni dalam sem depan pun akan sebut juga. Nanti masa urban pun kita akan sebut juga. Dia akan selalu akan keluar benda ni. So remember this term ni. Take note benda ni. Okay, dia akan selalu akan berulang, akan repeating. Okay, sebab ni akan menentukan how do you give an area or place to its own identity. Identity and ni lah, senses lah, apa you dapat. Okay, what can you feel there kan, macam mana you dapatkan tu. So the simple example yang saya cakap tadi lah, every state, every negeri mesti ada dia punya own identity. Okay, so you kena fikirlah mana datang identiti tu, melalui apa sebenarnya, kenapa you rasa macam tu. You fikir balik lah, you sendiri yang rasa kan. Ni bila cakap pasal business loci ke, cakap pasal spirit of the place, so, dia mesti datang daripada you sendiri, bukan daripada orang lain. Tu dia punya prinsip dia. You takkan boleh tanya orang tu, okay, dia rasa apa, you pun rasa benda yang sama. Tak. You tanya diri you sendiri, you rasa kenapa? Kenapa you rasa macam ni dekat Melaka, ni dekat Penang, ni dekat KL. Elemen tu you kena put down on paper, tulis apa dia you dapat. View ke, dari segi colours ke, bau ke, material ke, kan, yang you boleh pegang. Ataupun dia punya, orang kata apa, dia punya surrounding tu, dia boleh rasa kan. Mungkin dari segi dia wind ke yang datang kan. Kadang-kadang wind dia pun lain kan. Wind dekat Terengganu, wind dekat KL lain kan. Dia punya air, even the air tu kan. Orang kata kalau dari segi udara kat situ pun lain setiap negeri. Dia boleh rasa benda tu. Okay, apa yang you rasa tu, itu kena keluarkan. Okay, itulah dia prinsip you untuk you buat nanti. Tu sama dekat site juga. Sebenarnya pergi kat site, kalau siapa yang dapat peluang pergi kat physical site tu untuk SEM ni, you pergi balik, you fikir balik, apa you rasa kat situ. Itu dia punya starting point. Okay, untuk you buat design tu. Okay, you rasa apa bila ada kat situ, apa benda yang dominant ataupun yang obvious kat situ, yang tiba-tiba yang boleh buat you recognize, itulah dia punya site. Itu maksud dia. Okay, what kind of physical form design ni kata ni. Okay, bila fikir benda-benda tu, apa benda yang have to come out. Tu saya kata tu, you have to jot down. Apa dia? Form apa? Physical form. Colours ke? Dia punya structure ke? Material? Texture? Everything lah. Everything yang you boleh fikir. Okay, it must come from you. So you kena ada sense. Kalau orang tak ada sense ni, masalah lah buat design. Kalau dia keras, dia memang stabil gitu kan. Feeling tak ada, tu masalah sikit kalau nak buat ni. Adakan isu sikit. Okay, another part, satu ialah general philosophical, satu lagi ialah specific functional. Okay, sebenarnya ni pun yelah, ni sekonsep, tapi sebenarnya ini kalau benda yang kalau melibatkan projek-projek yang memang kata apa, small construction base lah kan, design and build kan, kalau lebih pada apa, kontrak apa kata apa, kalau projek kita libatkan dengan kontraktor, libatkan dengan apa, mungkin engineer kan, engineer yang benda-benda memang kita dah tahu dah memang ada problem kat situ. So in order to start a design yang memang ada clear issues kat situ, kita kena fikir konsep sini dulu. Kita tak boleh terlalu konsep yang terlalu apa, bombastic sangat, yang artistik sangat. Sedangkan kat situ dia ada dia punya own sets of problems, okay, yang memang kena selesaikan. So dia still ada konsep, tapi dia lebih kepada dia cakap don't mic. Okay, so mana specific functional ni lebih pada konsep yang express as objective, maknanya dia lebih direct. Direct untuk apa?
to reduce erosion, eliminate poor drainage, okay, control damage, avoid vandalism. Ni clear konsep, tapi dia tak terlalu simbolik sangat. This very clear je. Okay, so projek ni lebih pada, itulah kata, kalau lebih pada libatkan site, construction ke, contractor ke, ni lebih sesuai lah. Okay. It's more practical. It may not be clear in spatial expressions. Okay, yang melibatkan space lah. Okay. Dia bukan something yang very, orang kata, ya dia boleh jadi juga kan, benda tu boleh jadi something yang very expressive, tapi it's more towards nak ni dulu. Dia mesti nak apa, fulfill this objective dulu. Okay. So tapi bila you buat yang ni pun, philosophical ni pun, dia still juga kena solve ni juga. Kadang-kadang it's better you have combination of both kind of concept. Sebab tu saya kata, sebab benda-benda ni dalam design pun kita takkan tanya pun, okay, ni jenis apa, konsep ni ke, konsep yang spesifik functional, tak ada. Sebab kita akan tengok balik pada dia dapat solve the problem dekat site tak. Kalau dia dapat solve, okay, dalam masa sama dia juga ada juga expression dia, ada juga dia punya artistic level ataupun dia punya visual expression dia dekat site. So dua-dua dia sebenarnya kena ada. It's combination of both kalau ikut dalam konsep. It's not something you have to choose lah. Okay, dua-dua mesti ada. Okay, it's just a theoretical base lah untuk you faham. Okay, untuk you faham. Okay, boleh tak? Faham tak ini? Dua jenis ni. General dengan specific functional ni. Boleh kan? Boleh dapat idea. Okay, you have to take note lah benda-benda ni. Saya tak bagi slide ni. You have to take note. Okay, ni pun saya tunjuk tadi lah. Okay, dekat mana stage dia. Okay, conceptual ni kat mana. Okay, so it's after synthesis and it's before a design proposal, design drawing tu. Okay, master plan semua tu. Dia di antara tu. Okay, before proceeding with the concept. Okay, selalunya kita akan set our goal and objective dulu. Design goal and design objective. Ataupun project goal and project objective. Okay, what are your intention that you want to do on the site? Okay, kalau ikut goal ni, it's always one goal. Dia tak ada 2 goal, 3 goal. Kan macam bola tu kan, 2-3 goal kan. Goal ni ataupun aim lah. Aim dengan goal tu sama lah lebih kurang. Nak pakai aim pun boleh, nak pakai goal pun boleh. Okay, dia mesti ada satu je. Dia mesti aim, lepas tu dia ada objektif. Dia tak boleh macam objektif dulu, aim tak boleh. And then objektif at least ada minimum 2 at least. It's more daripada goal sebab dia adalah benda tu berkait. Okay, sebab tu goal tu ataupun aim tu kita katakan dia sebagai a general statement of intent. Okay, your intention untuk site tu. Okay, maknanya apa you punya niat you. You nak try apa you punya design tu untuk apa. Okay, you nak buat apa. In general. So dia kata identify thought and ideas that should be accomplished by the design solution. Okay, maknanya often we set the goal, maknanya untuk the entire design tu. Okay, secara umumnya you nak design apa. Contoh dia macam dia kata ni develop a clearly identifiable entrance statement to the plaza. Contoh, maknanya you nak develop something. Maknanya secara umumnya you nak develop, contoh dia an outdoor gallery. Contoh dia. Ataupun secara umumnya you nak develop apa kata, mungkin a traditional living environment ataupun living comfort environment. Contoh dia. Secara umum dulu. Untuk dia punya statement of intent tu. Okay, intention you lah. Okay, untuk design tu apa sebenarnya you punya matlamat you. Okay. Apa tengah on mic ke? Saya pun dengar background sound dekat mic. Okay. So that is your goal. And then bawah goal tu mesti ada objektif. Okay, objektif tu dia lebih pada action statement. Ataupun something yang spesifik sikit. Okay, how do you want to achieve that goal tu? Kalau kau katakan, okay, you want to develop
the plaza kan, a very dominant entrance statement to the plaza. Okay, how do you want to do that? Benda tu mesti datang daripada objektif. Okay, objektif tu yang kecil-kecil, kadang dia letak 3, kalau nak standard tu 3 lah kan, nak bagi senang kan, 3 objektif ataupun 2 objektif. Okay, contoh dia kata kalau nak buat yang tadi tu, create entrance statement, dia kata objektif is to create a focal point at the entrance that catches typical attention. Tu dia punya, nampak dia lebih pada action words. Okay, action oriented. Benda tu dia bukan general dah, dia lebih spesifik. Okay, lebih pada macam mana you nak achieve that goal. That is your objective. Okay, and second dia kata to allow some controlled views from the plaza, from the entrance. So it should be easily seen and recognized. Okay, ini sama lah, lebih pada how lah, lebih pada macam mana. Okay, tapi apa-apa pun, ini semua 2 objektif ni mesti akan ada dalam design tu. Mesti ada. Barulah kami boleh validate design. Mana mengatakan, okay, design you memang fulfill, memang standard, memang dah berjaya. Sebab you dah berjaya, fulfill the objective. Bila you dah fulfill objektif, you dah automatic fulfill your goal lah. Patutnya. Okay. Faham tak? Goal and objektif ataupun aim and objektif. Rasa ni benda ni mana-mana pun akan guna benda yang sama juga. Tapi saya nak tunjuk ni lebih pada design lah, design punya aspek. Design aspek inilah kita selalu gunakan lah, okay, untuk aim and objektif. Okay, aim ada satu, bawah tu objektif. And it always start dengan, kalau nak senang lah, nak senang memang kita akan gunakan standard. You have to start dengan word to ni. Untuk apa? To create, to allow, to provide, to develop, to apa. Ni mesti ada ayat-ayat ni. Tu ayat standard untuk objektif. Okay. Boleh faham tak yang objektif setakat ni? Goal objektif. Boleh siapa tak apa clear? Okay tak untuk aim objektif? Okay, contoh macam kat sini lah kalau yang student ni buat. Betul kan? Macam ni. Design aim. Dia guna aim lah. Aim dengan goal sama lah. Okay, dengan confuse pula. Okay, to develop letak ilmu as a comfort zone for student. Ni general statement. Objektif dia, design objektif. Okay, to provide design program. Okay, to propose site with cozy environment. To implement ni. Nampak? Ni lah dia cara dia. Okay, so it can be anything lah. Untuk you punya site tu, fikirlah balik site you nak buat apa, you nak design apa. Okay, apa dia punya matlamat you, aim you. Okay, up to the site tu, bukan up to anyone. Mesti berkait dengan site tu. Okay, aim atau goal lah. Okay, confuse lah, aim apa, goal apa kan. Kita bagi tahu dulu boleh. Nak aim boleh, goal pun boleh. Aim pun senang lah, senang. Kita banyak commonly use aim lah. Okay, ni clear tak so far? Ni straightforward kan? Tak ada benda ni memang akan selalu ulang pun kan, kat mana-mana pun. Goal objektif, aim objektif, okay, apa-apa pun. Kalau tengok dekat course brief kita pun kita ada juga kan. Kita punya aim kita apa? Design apa? The course aim tu untuk apa? Tengok dalam course brief you, mesti ada. And then ni punya course outcome tu macam course objektif lah. Okay, apa yang dia nak cuba capai. Sama je mana-mana pun. Standard dia sama, cuma the context tu in terms of design, site design. Okay, boleh kan ni? Boleh? Boleh faham sikit? Sir. Boleh. Ya, nak tanya. Rasanya aim atau goal ni dekat conceptual diagram sir. Ya, dia process of conceptual. Dia start pada dia punya conceptual level lah. You nak start buat design tu. So you fikir design itu untuk apa? So kena berdasarkan sintesis lah kan? Ya, betul. Sangat-sangat betul. Okay. Bila you buat sintesis kan, you provide general solution kan. You dah provide general solution tapi you tak ada your own set of concept lagi. Bila you start dengan konsep, you kena follow konsep tu. You tak boleh beranjak dah. This not something general dah. It's something yang you pilih spesifik. Apa dia? Sebab tu bila you nak buat design, kalau tak ada konsep, memang you tak boleh buat design pun. You akan buat fill in the blank je. Yang mana ada kosong letak, mana ada kosong letak pokok, letak bench, letak gazebo tu kata tu.
Kan? Sebab dia ada konsep. Bila dia ada konsep, it's like a guide lah. Dia sebenarnya membantu you sendiri, bukan benda yang menyusahkan. Dia memang menyenangkan. So you have identity, you have something yang you puas hati bila buat design tu. Sebab dengan konsep tu, dia berjaya create something physical kat situ, something yang visual, daripada benda yang terlalu simbolik kan, yang terlalu artistik tu. Sebenarnya dia boleh, orang kata apa, express it something visual yang orang boleh nampak. Tu benda tu sebenarnya something yang satu kepuasan lah sebenarnya kalau boleh buat benda tu. Something yang memang you rasa macam lega, something rasa macam puas hati sangat. Benda yang kepala kan, kepala je sebenarnya benda tu, metafor lah, benda-benda yang simbolik. Tapi dia berjaya buat dekat side. Dengan orang pun boleh faham benda tu, macam mana dia dia berlaku. Tu memang satisfaction lah for designers. Okay, so dia punya aim dengan goal pun, aim dengan objektif pun sama juga. Cuma dia tak terlalu, dia bukan something yang simbolik lah. Dia mesti a direct statement. Statement yang kita tahu you punya project tu, you punya design tu untuk apa? Kenapa you buat macam tu? Macam tu. Boleh ya? Boleh clear? Ni dekat, memang dekat proses conceptual. Okay. Okay, bila dah pergi pada aim and objective, dia ada team and concept pula. Macam tu. Tapi dia related, dia bukan something yang different. Cuma team ni is more towards your ideas. Bila kita sebut pasal aim objective tu, dia something yang kita nak buat benda tu apa, lebih pada lebih pada something yang direct. It's more towards something yang realistic. Yang memang kena bagi orang faham you nak buat apa. Dia bukan something yang simbolik. Simbolik ni datang kat sini. Dekat team and concept ni. Yang ni yang kita sebut pasal lebih pada conceptual tu. Maknanya yang ni yang lebih kita nak tunjuk something yang metafor, yang lebih pada abstract. Yang lebih pada ideas. Ni katakan general subject area, main idea, topic. Okay. Team is the character and concept is the idea. Team ni sebenarnya besar lah kan. Tu saya kata dia. Contoh tadi macam saya suka sebut sekali lagi macam contoh macam kalau you punya team tu let's say tadi vernacular kan, vernacular design ataupun vernacular ataupun kita nak bagi lagi senang, okay, modern living, contoh dia kan, modern living. Dia bila sebut pasal modern living, okay, kadang-kadang benda tu ikan dia konsep and dia boleh juga jadi tema ataupun theme. Tapi it just giving you a general statement dulu ataupun a general a title dulu sebelum you pergi pada konsep. Konsep tu is more specific pada theme tu. Kalau kata let's say dia punya tu adalah green living kan, katakan green lah, okay, let's say green living. Bawah tu konsep tu, bawah dia kata lebih kepada okay, tahulah bagi idea mungkin green something green ataupun something yang lebih pada red. Ni apa dia kata ni, konsepnya apa ni, luxury, texture, okay, tengoklah, okay, dia mungkin lebih pada greenscape ke apa, tak tahulah, saya bagi dalam kepala je, tapi benda tu mesti berkait. Okay, team ni apa, konsep je akan datang bawah team. Okay, kalau ikut contoh macam contoh dia macam very direct kan. Team tu benda yang besar lah kan, gathering space. Secara umum lah dia nak dapatkan something yang bertema dulu. So something yang besar adalah gathering space. Tapi from gathering space ni, dia pecahkan lah. Dia pecahkan. Okay, apa yang ada dalam ni. So sebab tu kadang-kadang kalau dalam design pun, dia akan buat sort of macam mind mapping dulu kan. Kita buat macam cloud kan, mind mapping punya map kan. Dia akan pecah daripada ni lah, daripada gathering space ni. Baru dia pecah daripada untuk dapatkan konsep. So konsep dia lebih pada dinamakan sebagai the cubic land. Nampak? Kita tengok baca ni, kita tak faham pun apa dia. Kan, without we look at the design tu ataupun visual nanti. Tapi dia dapat benda ni melalui brainstorming ataupun dia punya mind mapping tu from gathering space. Ni yang besarnya sebagai tema kan. Tema lah, ialah faham ke? Tema kan, kita bagi tema hari raya. Tema hari raya apa untuk tahun ni, apa dia? Tahulah, selalu kalau tema-tema ni kita sebut pasal colours kan. Colours kan dia theme juga.
kan, tapi bila masuk pada konsep, it's more specific. Yang ni yang kita akan gunakan. Ni sebagai permulaan, dia punya memberi apa, orang kata the starting point before coming to concept. Okay, before we go towards the concept itself. Ini yang kita akan sebut banyak kali pun. Team ni mungkin just nak bagi dia punya apa? Bagi dia punya intro lah, okay, kepada dia punya site tu ataupun dia punya design. Tengok ada tak contoh. Sekejap saya cuba tengok ada yang 4 sheet. Okay, nanti ni semua ini kita buat sendiri ni. Okay, this is individual from beginning sampailah ke last tu. Tengok kalau ada contoh. Okay, let's say dia punya team ni. Okay, dia sama juga. In every design tu, nampaklah tadi. Cuba download dulu. Mana-mana design pun, dia akan gunakan the same standard juga. Okay, nampak? Tengok buat tu kan, ada aim, objektif, diagram ni nantilah, itu tak datang lagi. Nampak? Start dengan team. Okay, team dia yang besar dia adalah environmental regeneration. Okay, ni dia punya team. So from team tu, baru dia start dapatkan idea untuk nak develop konsep tu. So dia buat mind mapping, ni lah mind mapping ni, dia kata tu kan. Dia buat tu mind map dia. Okay, apa keyword-keyword yang akan keluar melalui environmental generation ni. So dia kena keluarkan lah. So nak senang, keluarkan keyword. Kan, environmental tu apa? Regeneration tu apa sebenarnya? Apa maksudnya di sebalik ni? Di terminologi dia. So dia keluar lah macam ni. Ni nak dapatkan idea sebab ni bukan something yang you kena buat untuk submission. Sebenarnya ni adalah prosesnya you kena buat supaya you dapatkan idea tu. Sebab from the team tu sebagai permulaan kan. Kadang-kadang ada orang dia tak perlu team, dia terus buat konsep. Ada juga. Dia terus pada konsep. Tapi for this exercise, untuk you punya level ni tak apa. Kita buat dulu team dan konsep. Step by step. Lepas ni bila dah kerja, dia tak ada team lah, terus konsep je. Dia dah tahu dah team dia apa. Sebab dalam kepala dia dah tahu dah, dia dah nampak. Okay, kalau site-site macam ni, okay, dia dah tahu dah. Okay, team ni adalah lebih pada, orang kata apa, biophilic contoh dia. Biophilic yang sekarang ni lebih pada yang trending sekarang ni. Biophilic tu maknanya yang melibatkan green aspect dalam building. Di setelah bangunan tu dia ada building di setelah bangunan tu dia akan ada elements of greenery di celah-celah, dia selit-selit seolah dia macam combine together kan. Kalau pernah tengok bangunan apa, kalau kat KL tu banyak lah kan, bangunan yang memang batu tiba-tiba penuh dengan greenery, apa dia punya panggil apa term tu, ingat macam dia punya fasad tu ataupun dia punya face tu penuh dengan plant species kat situ. Seolah dia bergabung. Itu dia punya team. Tapi konsep tu nak buat design tu kena fikir pula more specific. What kind of technique, what kind of idea supaya dia tak terlalu general. Sebab bila you buat team terlalu general, you nak design pun susah. That's why you need something a bit more specific, which is the concept. So dia dapatkan macam ni. Maksudnya dia kata dia dapatkan from apa? Ini semua, okay, spaces, identity and accessibility datang daripada site dia ni, site study dia tu. Boleh dapatkan ni. So ini isu-isu dekat site, ini kena keluarkan based on keyword. That's why dekat, kalau saya bagi contoh yang dekat site micro tu kan, dia lebih pada gallery kan, gallery. Saya keluarkan lah, okay, gallery. Dan apa lagi, you nak cakap pasal outdoor, so keluarkan lah outdoor. Nak cakap pasal green, keluarkan green. Kalau nak sebut pasal apa ni,
Mungkin dari segi bangunan tu sendiri lah, rumah tu sendiri dia ada punya own architectural punya elemen ataupun architectural punya identity. Letaklah kat sini. Kan, atau kau rumah tu katakan tradisional kan, tradisional punya rumah kan, yang mana dekat apa? Dekat Negeri Sembilan tu kan, lebih pada istana kalau tak silap kan, ataupun museum. Letaklah kat situ sebagai punya starting point untuk team you. Supaya dia boleh keluarkan all these keyword, keluarkan dulu, ni dah presentable lah, ni dah dalam board. Tapi bila nak buat tu, dia buat pada paper je kan. Keluarkan all this mind map ni kan, mind map tu kan, nak buat masa sekolah tu kan, mind map tu, mind mapping. Keluarkan sebanyak mana keyword, barulah dia boleh dapatkan tema tu based on apa yang dah keluar kat sini. So dia kata kat sini, bila dia keluarkan all this keyword, dia punya main keyword untuk team dia pula, dia dah keluarkan sebagai regeneration. Ni yang dia dapatkan based on spaces. Accessibility pun dikeluarkan, ni pun dikeluarkan, dia keluarkan sebagai environment. Ni semua adalah kita boleh subset sebagai environment. Ni semua sebagai regeneration. So ni boleh come out dengan dia punya team dia. Base ni semua, spaces, identity, accessibility, semua datang daripada site study je. Ni mesti datang macam tu. Ni saya kata saya tak nak benda tu datang daripada langit. Ni mesti datang daripada dia punya synthesis, daripada dia punya analisis, SWOT you. Ni datangnya keyword ni. Apa yang paling dominan yang you jumpa masa buat site study tu. Ni yang keluarkan sebagai keyword. Starting dia. Okay, dia dapat ni, dia pecahkan pula ini. Dalam environmental, apa yang patut ada? Regeneration, apa dia sebenarnya? Dia keluarkan lah. Dia dapatkan another keyword, another keyword which is called environmental, dia punya escapade biophilia ni. Okay, ni nama-nama ni yang membahas sini ni come with create session dan dia keluarkan banyak-banyak idea kan, baru dia dapatkan ni konsep ni. Nampak? So ni is a bit more direct kan, nampak direct kan, environmental regeneration. This is more kata simbolik sikit, metaforik sikit kan, abstract sikit. So orang tak faham terus tanpa dia tengok pada site tu. Tapi dia something has to be catchy lah. Okay, something yang kena catchy sikit. Escapade biophilia. Dia nama je, nama yang ni kan. Dia come out from the team ni. Boleh keluar pula bahasa conceptual pula kan. Biophilic model pula. Dia keluar pula. Based on konsep je. Dia tak pergi daripada team ni, dia tengok pada konsep pula, direct. Apa dia punya intention dia. Okay. But site dia ni lebih pada site yang ada issues on apa kata, something yang panggil reclamation land lah. Land yang memang dia kawasan-kawasan yang memang ada reclamation. Maksud dia dekat site yang terbiar lah. Okay, terbiar, mana dekat natural punya area tu. Dekat dia punya dekat mining kot, land mining. Tempat pelombongan. Okay, tempat pelombongan terbiar. Dia try to create activity. Recreation activity kat situ. Okay. Boleh dapat idea tak? Team and concept. Boleh faham tak ini apa sebenarnya? Itu je saya nak tahu. Okay. Boleh. Boleh ya? So jangan confuse. So sekarang dalam board conceptual tu dia mesti ada aim, objective, team and concept. Tu dia punya starting point untuk conceptual board. Okay, so whatever it is, ni dia punya ni, prinsip dia. Your concept, you have to know, you have to understand, you have to be passionate. Ni yang paling penting sebenarnya. Passionate ni. You need to have passion to your concept. Maknanya everything yang you letak pen dekat atas site tu, itu semuanya berkonsep. Macam mana nak buat tu? Okay, you punya walkway. Kalau konsep you apa? Tak tahulah konsep you pakai something yang abstract. Something yang futuristic. Walkway takkan walkway straight itu je. Yang walkway ATM tu. Dia tak tahu ATM macam mana kan.
Contoh kalau dekat mana-mana lah tengok walkway dekat park mana-mana kan. Dia very simple, straight kan. Kalau you berkonsep, kan walkway straight je. Mungkin walkway you bukan on the ground je. Dia jadi elevated. Naik tinggi, naik rendah, turun naik, turun naik. Mana tahu? Sebab you ada konsep je macam tu. Itu maksudnya gazebo you. Kalau nak buat gazebo, takkan nak buat gazebo. Mungkin it's more towards structure je. Kan, maybe it's more towards dia pakai shading je, pakai roof punya structure je. Dinding tak ada. Dia elevated je. Tak ada elevated, something terapung. Kalau konsep you nak buat macam tu kan, you nak buat site you something yang nak bagi experience of on the air kan, walking on the air. Berjalan atas langit. Jalan atas langit pula, atas on the air lah kan. Nak terapung, nak dapat feeling of floating. So walkway mungkin bukan kat bawah, kat atas. Mungkin you punya elemen-elemen semua berada di atas ground level. Itu baru berkonsep. Tu mana you have to be passionate kan. You buat design tu, nak macam ni, nak macam ni. Biar benda tu tak logik pun tak apa. Biar dulu, tak apa. Buat dulu, baru kami akan tengok. Kami akan tentukan benda ni logik tak logik. Saya tak nak you start from something yang terlalu generic dah. Awal-awal lagi pun dah buat dah benda-benda yang selamat-selamat tu. Tu saya kata bila saya create dalam you punya analisis semua, saya buat benda yang sama kan, sintesis tu kan. You tak tahu pula masalah ni apa. Saya kata betul bukan masalah. Masalahnya benda tu tak, dia terlalu general. You nak letak signboard. Kenapa signboard dia macam tu? Kenapa signboard macam signboard yang biasa yang kat sekolah? Tu saya kata, bukan nak kata benda tu tak elok. Bukan nanti you misinterpret pula. I nak you jadi designer. Signboard tu mungkin boleh jadi dalam bentuk lain. Tapi it still function as a signboard. Dan sekarang ni memang kita ada digital kan, digital teknologi kan. Digital sekarang ni, everything is digital. You dah ada hologram, tahu tak hologram? Hologram dah bertahun-tahun dah, zaman-zaman 70-an orang dah pakai dah hologram. Kan, kalau you pakai augmented reality kan, tahu tak? AR kan, you faham kot, AR ni, augmented reality. Kan, dekat phone you boleh overlay dengan 3D yang dekat phone. And then, macam you pakai ni lah, Snapchat ke apa kan, muka you tiba-tiba berubah jadi panda ke kan, jadi tiba jadi bunny lah, jadi rabbit lah dengan muka tu. Tu kita panggil augmented reality. Why not? You punya signboard tu gunakan teknologi macam tu. Orang lalu je, dia overlay dengan digital punya screen. Belakang tu nampak you punya site. Tidak overlay dengan augmented reality. Manalah tahu. If you want to be your concept futuristic sikit, buatlah something tu. Ini gazebo. Pergola. Tu zaman-zaman ni, lecturer you all tu yang dekat sini tu dah lama tu, zaman-zaman dia orang tu, dah terlepas dah. Dah berpuluh tahun lepas dah punya konsep. I nak something yang a bit more contemporary yang sekarang ni. Yang very in, yang very trending. Konsep trending kan. Trending sikit. Biar saya boleh letak you punya board dalam Pinterest. You bayangkan tu je. Saya nak letak semua you board ni, 80 orang ni dalam Pinterest. So you sanggup tak? Itu je punya benchmark. Kalau you rasa tak sanggup letak Pinterest, so mana tak berjaya lah design you. Sebab you kan sekarang, budak sekarang ni macam lebih pada ni kan, you all punya generation kan, you nak rasa diri you trending kan, you nak rasa diri you viral. So gunakan you design, boleh tak you bayangkan design you ni you nak viralkan. You nak something yang people will follow, so you dapat banyak like kat Pinterest tu. Saya boleh buat je, saya minta je. Siapa? Kat lecturer, Cik Azrul ke kan? Dia kan ni media sosial kata apa? Influencer. Tak tahu ke? Cik Azrul tu. Influencer tu. So, dia ada letak kat media sosial. So, nampak. This is my student punya kerja. Design dia, konsep dia. Nampak ni. Nampak ni sikit. So fikir yang tu. Apa yang nak dapatkan. So, saya tak nak benda-benda yang terlalu ni sangat. Generik sangat. Saya tak generik. Saya buat generik kan. You all faham tak faham generik tu apa. Very standard. Very kata belia lah. Zaman-zaman saya belajar dulu selalu kena dengan lecturer lah. Design belia ni. Design belia Pak B orang kata. Kalau pernah dengar. Terlalu belia. Terlalu standard.
Kita nak something yang very outstanding sikit. Dia tengok bot tu memang dia kami tenganga tengok. Dan terlalu kami menjadi passionate dengan dia punya konsep tu. Boleh buat macam tu. Fikir macam mana. Okay. Sebab tu saya nak buat exercise ni nanti. Okay. Dia punya mood board tu. Ni saya bagi contoh. Ni sebenarnya slide saya ni, saya pakai masa zaman-zaman lecturer you all ni. Saya ingatlah saya dapatkan slide ni masa kod apa tu? LAR 213 kalau siapa yang pasang kat sini. Okay, so saya jumpa balik slide ni, sebenarnya saya dah buat dah. So ni pun waktu-waktu zaman kegemilangan ni lah, pelakon ni lah. Siapa kenal pelakon ni siapa? Kau kenal tak ni? Tak kenal kot, ni zaman-zaman parent you all. Siapa? Johnny Depp. Kenal. Dia kan tak kenal. Okay. So ni saya katakan, kalau let's say side you adalah muka kan, dia adalah side you. You bayangkan kalau letak banyak-banyak konsep kat muka dia. Ni lah jadinya. Inilah orang yang berkonsep jadi pelakon. Okay. Kan saya nak kata saya minat, kan saya minat pun. Saya nak katakan dia atau pelakon ni he's an actor with many faces lah. Many character. So you design, you fikir benda sama lah. Okay. Bayangkan dia ni adalah human side. Dibayangkan kata dalam studio ni, side tu adalah dia. Inilah muncul dia kalau you buat design. So your proposal akan keluar berapa ni, saya tak ingat lah berapa ni. Okay. Berapa combination of konsep. Dia ni jadinya. Kan secara metafor. Saya tunjuk ni pun sebagai metafor juga. Supaya boleh faham sikit. Okay, your side adalah Johnny Depp. Ini adalah konsep yang setiap orang akan buat. Dia takkan jadi satu, dia takkan generik. Dia tak ada muka dia sekarang yang sendiri pun. Semua ni adalah ikut karakter. Boleh faham tak? Saya punya metafor ni. Nanti tengok ni, kenapa ada muka ni? Apa kena dengan design lah. Kalau you level tu, you kena banyak lagi lah study. Siapa sebut tadi? Haziq Saya. Minat ke apa dia? Tahu tak movie dia apa? Tahu sikit-sikit lah. Tapi faham tak apa maksudnya di sebalik saya letak ni? Faham? Boleh tak dapat pointnya? Boleh. So saya kata if concept had a face kan, maknanya dia bagi side yang sama, muka yang sama, tapi setiap orang ada dia punya own concept. Jadi macam ni. So dia berjaya lah. So design dia berjaya. Okay, apa-apa pun in order to start, mesti ada site analysis and synthesis. Okay, mesti berdasarkan ataupun mesti kata guide tu mesti datang from analysis and synthesis. Itu yang akan guide you untuk you know buat the next step for conceptual. Mesti datang daripada tu. Okay, and then benda ni memang kita akan tanya juga. Okay, based on our assessment nanti. Okay, kita tak akan assess based on apa you letak dekat board tu je. Tapi kita akan tanya balik. Dalam grup kecil ni bila you create tu kita akan tanya balik. Ni je kita akan tanya soalan dia. Okay, nak menentukan konsep you proceed ke tak. Ini je sebenarnya. You prepare ni je. Prepare yang ni. Okay, you dah buat in group kan. So ambil balik semua data. Sebagai simpanan. Every one of you lah. Okay, semua kena ada data set analysis and synthesis semua tu. Every one of you. Dia bukan kerja group dah. Okay, data tu semua orang kena simpan. Seorang satu. Okay, supaya nanti bila buat design, bila buat konsep nanti, kita akan tanya ni balik. In order to proceed. Sebab kadang nak proceed konsep tak susah pun. Kan? Kadang you dapat idea, kita akan tanya ni ya. Okay, you dapat ni. Okay, kenapa you buat konsep ini? Okay, in order ni, sebab dia akan provide solution kepada problem yang sekian-sekian macam ni. So in order nak solvekan ni, saya gunakan this kind of approach dalam design. Okay, so kalau itu proceed, kita ada masalah, proceed. Kami tak ada macam kata, oh ni tak boleh, ni haram, ni apa, ni terlalu ni, tak boleh ni, political, tak boleh. Tak ada sangat. Kami memang nak you explore pun. Okay, the more you explore, lagi banyaklah markah you nanti.
Sebab part 2 ni memang kami nak explore. Part 2, part 3 pun sebenarnya semua yang kami nak explore kan. Tapi bila part 2 ni kami nak lagi explore, lagi banyak benda. Okay, something yang ni sikit lah, out of the norm sikit kan. Something yang lagi eye catching sikit. Okay, ni dia punya ni. Orang kata tips, okay, untuk you lulus ataupun you proceed punya konsep. Okay, based on ini, specification. Okay, sama dah ni. Okay, dia punya step dia. Goal, objective, concept, dan bar diagram. Okay, bar diagram tu lebih pada how do you translate your concept into site lah. Tu saya kata tadi kan, yang tadi saya tunjuk student part 6 dulu kan, dia start dengan SWOT dulu. Dia tengok apa yang strength dekat site tu. Okay, baru dia keluarkan sebagai keyword dia. Okay, you tengok balik pada SWOT je. Okay, apa dia strength dia, apa weakness dia, opportunity dia apa, ataupun threat dia. Selalu kita akan tengok pada kebiasaan lah, kita akan lebih tengok pada strength dia kan, site tu, apa dia punya identity dia. Okay, sebab yang weakness yang apa threat ni, dia lebih pada yang tadi kan, functional kan, specific functional concept tu. Tu lebih pada kita nak kita nak solvekan problem dia. Tapi secara umumnya memang kita akan tengok pada strength and opportunity, potential dia. Okay, dekat situlah datangnya kuatan pada kita punya konsep tu. Supaya site tu walaupun dia tak, orang kata tak ada identiti sangat lah kan, dia ada potential, tapi dia tak ditonjolkan lagi. Itulah dia punya task your design. Okay, in order nak highlightkan that place tu, in order to provide a sense of place tu lah kan. Kadang-kadang site tu katakan dia tak ada apa sangat pun, dia tengok macam tak mengah mana kan, macam dull je kan. Even saya punya group tu pun nampak macam bangunan pun macam nak roboh je kan, bangunan kayu tu kan. So that's why not kita bring up something lah kan, maybe dari segi colours, material kan. So itulah potentialnya, tu masuk potential kan. So sambil you buat tu, dia mesti solve the issues dalam masa yang sama. Sebab tu tadi yang both konsep tu dia mesti akan bergabung. Dia takkan ada satu-satu, dia mesti ada dua-dua tu. Okay, boleh tak setakat ni? Boleh follow you lah? Boleh. Okay, saya ambil masa sikit boleh tak? Ni dah pukul 10. Lecture lain ada kat sini? Ada kan? Saya tak nampak group. Apa ni? Ada. Ada ke? Ada. Baru nak baca WhatsApp ni. Okay. Apa kalau nak tambah apa-apa boleh tambah Cuma saya just nak run through lah, okay, the slide ni. Kita ambil masa sikit. Saya pun start lambat. Okay, saya just go through lah. Saya tak nak banyak apa cerita pasal teks sangat lah. Saya just nak bagi gambaran, okay, buat ada example of concept. Okay, kalau tengok dekat site ni kan, okay, dia punya site dekat apa ni, Dublin ni, kat UK ni, dia gunakan material lah, okay, the use of granite. Nampak? Dia kata simboliknya, material tu digunakan based on the grey architecture of Dublin kat situ, dekat Dublin kan. Dia kata maknanya dekat architecture kat situ semuanya is very greyish. Lebih pada dull lah, orang kata lebih pada something yang tak menarik lah kan, very dull tu, and then dia create something yang contrast, dia create red colour. Nampak ni, colour tu ni saya kata rasa dalam dia punya site pun banyak yang macam ni lah. Saya tengok saya punya group punya site pun lebih kurang macam ni juga kan, dia tak ada apa-apa, dia very dull kan. Kalau kat UK ni tengok dia punya surrounding lebih kurang gini nampak bangunan belakang ni kan. Dia tak terlalu, dia tak ada apa-apa pun kan, dia very dull, very ikut trend, dia very blend dengan surrounding, dengan mendung kan, cuaca ni memang selalu mendung pun. Tapi bila dia highlight something in terms of material kan, colours, dia insert colours, nampak dia something yang dull tu dia dah dapat create some atmosphere, create something, a sense to the people tu, to the environment tu. That's why dia kata digunakan ni material. So dia kata granite ni material yang digunakan untuk
apa dia punya apa? Kata dia walkway dia kot kan. Maknanya represent the grey architecture of Dublin kat situ. Itulah dia punya simboliknya. Nampak tak? Dia gunakan approach tu based on site dia. Tu je maksud dia. Justification dia based on the site. Replicate the grey architecture of Dublin. So architecture dia ada kat situ. Inilah dia punya approach dia. Okay, based on the site. Contoh lah, I go to very fast lah. Okay. Ini sama. Ni lah tempat dia, and dia design dia. Okay. Something is very greyish. Dia letakkan material, inspiration from the design. Okay. Combination with green and play. Play, nampak ni. Play ni selalu banyak keyword yang guna. So, dalam design konsep lah. Okay. Menunjukkan aktiviti tu. Kan? Kadang-kadang design tu you don't just create visual je. You have to create activity juga. Apa aktiviti yang akan berlaku dekat space tu? How to start, kan? Ni site you all kalau ikutkan. Ni saya ambil contoh dulu pun sampai sekarang macam ni juga rasanya. Kan? Ada lagi space-space yang very dull kan. How do you want to create something? Macam ni nak start. Kan? On a boring site. Ni satu lagi contoh. Okay, kat US. Okay. Dia punya team ni boleh jadi satu team juga. Art in urban landscape. Can be a team. Kalau you gunakan lah. Tapi dalam konteks you taklah macam ni kan. It's not this big dalam urban yang konteks. Tapi it can be something lah. Art apa contoh kan. You nak letak kan. Art pun banyak kali dah orang guna. It can be many art pun kalau you Google tu. Tak habis lah. Ketua tak jumpa jawapan dia. Banyak sangat dia tu. Kan? Dia punya contoh dia. Nak tunjukkan ni satu contoh dekat New York ni. Site yang macam ni, dia dah ada this element of geometric radial and geometrical sikit lah kan site tu. And then dia insert this element. Okay, ni Martin Schwartz lah. Ni pun contoh dah lama dah ni pun kan, bertahun-tahun dah punya contoh. So dia transform something yang very dull to something yang ni lah, eye catchy sikit lah. Okay. So dia ada dia punya own nampak? Dia introduce colours, form kan, how do you provide form macam tu kat site yang macam ni, yang very blockish kan, very block punya model, block punya area. Dia insert something yang contrast, yang very organic. Nampak? Dekat show plan dia. Dia start sama macam all juga. Dia start sini juga. So from here, dia just buat macam ni. And then on the side, itulah rupa dia. Sebab dia breaks the monotonous orang kata kan. Something yang boring kan. So letak something dia. So walaupun benda tu simple, tapi you need to understand material lah. Material and colours tu. Tu je yang menentukan benda tu outstanding ke tak. Dia tak complicated sangat. Tapi the material, the colours tu, and then nampak dia punya planting pun ni tengah-tengah ni. Dia punya planting. Sebab gitu je. Tak ada banyak, tak banyak pokok pun. Kan semua tempat yang ada pokok kan, tak semestinya. That's why bila you buat planting doesn't have to be dia dengan rasa nak kena ada pokok juga. Nak kena ada pokok, mana-mana pun kena ada pokok. Ada line sikit kena ada pokok. Tak semestinya. Depends on your concept juga. Tu saya kata, depends on your concept. Species selection pun based on your concept juga. Tu je kami akan tanya. Soalan yang sama je. Kenapa pilih pokok ni? Konsep you apa? Sesuai dengan konsep. Tak sesuai, buang. Cari lain. Tu je. Itulah dia punya tu. Tak akan berubah pun soalan kami sampai ke sekarang. Bertahun-tahun akan tanya juga benda yang sama je. Konsep you apa? Kenapa you pilih ni? Kenapa you pilih ni? Sebab based on konsep. Contoh dia pakai ni radial kan, radial form kan. Contoh lah nak buat something mungkin. Kalau lah konsep dia pun dia tak sebut spesifik. Tapi kita nampak lah dia punya teknik tu. Dan dia ada mist pula kan. Dia keluarkan water mist kat situ. Bagi something yang cooling effect. Daripada dia letak. Kan dia tak letak pokok yang shaded. Yalah ni dekat US boleh lah buat macam ni. Tapi nak katakan dia tak sebenarnya letak something yang shady je. Sebab mungkin dengan cara letak pokok shade tu, dia akan mengganggu konsep dia. Tu je. Tu nampak pokok dia pun, spesies dia memang kena pilih lah. Dia kena buat juga
dia punya form tu according to the apa this radial form ni. Okay. So benda ni sebenarnya benches je kan, provide space for the people untuk duduk. Tak ada apa pun daripada dia mati sebelum ni. Bukan dia mati, space mati kan. Tak ada apa-apa, kosong. Okay. Dia ambil this element, so dia ambil this circle as a starting point. Okay, okay. Tu dia start. Tu je. Okay. Ini sama. Nampaklah satu contoh. Okay, nampak tu. Okay. Dari segi form kan. Form dia ada. Tapi everything must have a function. Kalau ni pun sama. It acts as a bench for sitting kan. So walkway pun tu dia kata walkway takkan buat macam plain straight. You have to follow. Dia walkway tengok. Dia bukan walkway yang style gitu kan. Dia buat something cracknya ni kan. Cracknya apa tu? Crack pavement kan. Setelah tu ada keluar air, apa water fountain. Water element lah situ. Based on the same radial form ni. Bukan radial lah ni apa? Geometrical sikit kan. KLCC contoh dia. Kalau architecture lah kan. Dia start from ni juga a pattern. Ni tengok kan. Ni pun dia dah familiar kan. Kita dah banyak kali sebut dah ni pun. Ni pun dah berkurun dah pun orang sebut macam ni. Okay, macam mana hasilnya. Okay, benda tu. Okay, macam mana dia start evolution kan. Semua akan start dengan konsep juga. Start with the form. Okay. So konsep juga kadang boleh jadi, it can be something yang simbolik ataupun something yang physical. Okay, like formnya model kan. Tapi kadang-kadang bila benda ni dah siap, ada orang tak tahu pun datang daripada mana kan. Tapi we as a designer, kita tahu, kita faham. Kita kena take note benda ni. Macam mana dia dapatkan this kind of form out of nowhere kan. Dekat Tesla KL kan. Out of nowhere timbul je ni. Mungkin ni tengok ni, you kena faham lah. Apa dia punya konsep dia, prinsip dia. Cuma yang saya nampak, benda ni is more towards scale kan. Scale dia yang besar, scale dia yang tinggi tu. Itu yang membuatkan dia outstanding. So you can think about it in your side. Ada tak scale yang you buat ataupun you approach something with scale akan menonjolkan lagi in your side. Menggunakan scale. With your design tu you gunakan lebih pada scale je kan. Scale je semua kan. Mungkin ada scale tinggi, rendah kan. You main dengan scale kan. Boleh juga sebab space you kecil kan. So you can play with all this form space ni kan. Form space manipulation je. So boleh tengok lah. Nampak? This is scale kan. Kita tengok ni. This not about apa form pun. Ini lebih pada scale for me kan. Dekat Turkey pun sama. Scale kan. Ni pun sama. The same metaphor nampak ni. Ni masjid memang lah. This is masjid. Kan. Tak ingat Blue Mosque ke ni. Tak ingat. Tapi nampak dia translate this tower ni kepada bangunan yang commercial. It's not masjid pun. Tapi dia translate that from conceptual of Islamic architecture kepada modern building. Contoh paling senang, saya bagi yang senang je lah. Mana KLCC lah paling senang. Kan contoh dia. You kena take note lagi lah. Kena faham lah. Macam dia datangnya. Kan for people yang bukan design base, dia akan tengok benda ni as building kan. KLCC lah. Ada shopping, ada mall lah. Tu yang orang fikir kan. Tapi we as designer kena fikir balik, apa dia konsep dia, kenapa design dia macam tu, kenapa boleh jadi macam ni, kenapa bangunan dia pelik sikit. You need to ask the question why tu. Why does the designer design macam ni? Apa konsep dia? You study yang tu. You dah boleh dapatkan idea. Dekat luar tu, kan, park tu, water park tu, dia gunakan yang si arkitek. Bagi tahu kan, ni, vegetable mark tu. Dia punya identity dia, signature dia adalah menggunakan painting. Dia punya style, tengok kalau you Google dia kan, tengok semua dia punya design satu dunia pun, dia menggunakan painting. From painting dia translate into the site. Dia translate kepada the real site, the landscape, outdoor landscape.
Nampak? Ni punya master plan dia. Nampak? Dia ada rupa painting kan. Dia tak ada apa, kadang-kadang benda tu it's not, kadang kita tak faham kenapa dia buat macam tu kan. Tapi sebab dia tu adalah namanya yang ni, memang identiti dia, signature dia, saya kata tu kan. Dia punya signature adalah painting. So dia akan bawa dia design ni kepada mana-mana site pun. Kan? Dia Brazilian lah kan. Tengok dia punya works tu banyak dekat Brazil lah. Okay, tapi ingat mana-mana design ni pun akan guna yang sama juga. Ini elemen-elemen dia. KCC Park. Okay. Bila dia translate on the site, mungkin dia takkan nampak macam dalam ni kan. Okay, ni master plan kan. Tapi bila translate pada site, dia akan nampak lebih more natural. Tapi in order to get this space tu ataupun form ni, dia kena start itu dulu. Dia mesti ada konsep dulu. Form manipulation tu ataupun form development tu dulu. Baru dia dapatkan space macam ni. Barulah you tahu kenapa datangnya design macam ni. Okay. Kalau tak begitu, you akan rasa itu je lah, tak ada apa kan. Tapi kita kena fikir as a designer lah kan. Kita kena fikir, oh design dia bini. The feeling saya dapat ni sebab dia dapatkan konsep macam tu. Okay, saya boleh google lah, boleh tengok. Saya tengok works lagi. From the top. Dia mesti ada a principle untuk you start. Kalau tak, susah nak start untuk design. Kan, you ada space yang kosong kan. You tak tahu macam mana nak start. Kan, sebab dia akan diberi site, ni semua kosong ni. Tapi mungkin, dia starting dia mungkin ada elemen, mungkin dia ada some elemen kan. So dia manipulate lah. Dia main dengan water, dia main dengan form yang dekat site tu lah. Buat dia manipulate. Okay. So dia tekan something yang datang from zero lah. Ni mesti datang daripada site tu. Ataupun dia punya landform dia ke. Control line dia ke. Kita boleh tengok lah. Okay, it's like a painting lah. Kalau ikut dia punya ni, konsep dia. So. Nampak? Ni kat tempat lain. Ni design yang sama. Nampak signature dia. So you should know lah. Macam mana datangnya kan. Kita kena fikirlah kenapa datang macam ni. Kenapa dia design macam ni. Adalah dia punya sebabnya. Okay. Inilah identity. That's why I said. Bila datang benda macam ni. Designer dah ada signature ni. Dia pergi mana-mana pun dia tahu dah. Oh ni relatable marks ni. Design dia. Walaupun tak sama serupa macam dekat tempat lain kan. Dia boleh tahu dah tu design dia. Itu yang kena cuba dapatkan sekarang ni. Apa dia cuba dapat feeling tu. Dia nak dapatkan this kind of trademark juga. Supaya mana-mana dia pergi pun, okay ni design aku, ni design dia. Memang ni firm dia punya design. Ada dah, memang ada certain in Malaysia pun dah kita dah nampak dah. Some designer memang dia dah ada dah signature dia, identity dia. Contoh. Painting kan, dia start from painting, translate daripada site. Walkway kan. Adakah yang nak buat walkway macam ni? Kat email site ataupun nak buat macam ni. Apa susah? Ni memang dah buat kat site pun. Kan, kalau kata nak buat on drawing ni takut-takut kan nak buat. Boleh ke nak buat macam ni? Boleh ke nak letak air sebelah walkway? Boleh ke nak buat walkway tu ada crack pula? Orang dah buat dah pun. Bertahun-tahun dah orang dah buat. And it works pun. Kan? So fikirlah. Macam saya kata tadi kan, you nak buat something mungkin elevated punya walkway. Bukan on the ground, tapi dia terapung. Fikir macam mana nak buat. Efek terapung dekat ni, dekat punya site tu. Tak tahulah macam mana. Dia nak buat benda tu mungkin boleh naik turun. Tapi walkway kan, function dia still function as a walkway. Okay, untuk connect orang daripada one point to another point. Tapi approach you, up to you. Macam mana nak buat. You nak provide experience pada orang. Ni something more extreme lah. Nampak? Dia punya konsep dia nampak ni, nervous system. Tahu tak? Saluran urat darah kan, manusia. Dia translate to design. Okay, ni dekat Korea pula. Dekat macam tu je. Kan sketchy kan. Kalau ikut arkitek yang famous kan, dia punya conceptual macam ni je. Tak ada orang nak kisah pun. Tapi dia dah ada nama lah kan. Dia boleh lah buat macam ni. Tapi
Site dia dekat Seoul, Korea. So, konsep dia The Soul. The Soul, apa dia? Soul of Seoul ke apa? Soul of Korea macam dah. Dia katakan konsep ni apa ni? Crown ni, kan? Sebagai konsep. Okay, nampak? So, building ni pun, kan? Ni, dia replicate crown ni. Simbolik lah kan? Simbolik metafor. Tapi, the apa? Dia nak the meaning behind crown tu kan, something yang very dominant kan, very apa orang kata gah kan. So dia nak something yang betul-betul the great soul of Korea gitu kan. So dia buat macam tu metafor dia. Betul. Ni kata ni, from sketches towards concept. From sketchy concept itu a design. Norman Foster. Ni boleh Google ni semua yang well known arkitek. Patutnya dah kenal lah semua ni. Jadi gitu. Apa susah? Jadi juga. Start from here. Kan? Ni design ni, apa ni, lukisan ni. Ni kita boleh buat. Semua boleh buat ni kan. Allah, you all lagi-lagi cantik pada ni. Tapi dia, you have to sketch, you have to start with sketching tu kan, on paper, keluarkan idea tu. Kadang-kadang benda-benda ni patutnya you ada dalam board you kan. Macam mana you start benda tu, dan dia boleh datang pada ini ataupun ni, Frank O'Gary ni pun semua famous ni. Zaman saya belajar tu inilah disebut banyak kali. Gini dia lukisan kan. Kadang-kadang lukisan-lukisan ni saya tak ingat lah, tapi saya pernah dengar yang Sydney Opera House tu kan. Tahu kan kat Sydney, Australia tu, Opera House tu. Oh tak silap lah, kalau lecture saya tipu kan kena tipu lah. Tapi dia kata dia punya design tu datangnya, idea tu datang on toilet paper je. Dia lukis benda tu on toilet paper je. Apa tak ingat Sydney Opera House, apa dia punya arkitek lah, tak ingat arkitek nama apa. Ingat nama apa, tapi dia punya idea datang lah. Dia sebab dia tak silap lah, tapi yang diceritanya dia dalam flight. Dia nak kena buat design ni, nak buat design untuk apa Opera House dekat Sydney tu, Australia tu. Datang idea tu masa dekat, dia kata dekat tengah naik plane kot, tak silap. Tapi dia tak ada paper kan, dia tak ada apa-apa. Orang dah tak naik flight kan, mana buat buku, bawa pen dengan pensel. Tapi dia dapat idea tu, dia nak kena jot down juga, kena sketch juga. Sekarang tu juga dia kena sketch, kalau tak dia hilang idea tu. So hasilnya asalnya dia tulis atas toilet paper dekat ni je, dekat dalam flight je. Dalam airplane tu, dia lukis. Dapatkan dia punya inspiration, idea. Yang kipas kan, macam kipas punya ni kan. Sydney Opera House. So situlah datangnya design dia. So tu nak katakan pentingnya you nak sketch idea tu. Kadang-kadang idea tu boleh datang bila-bila. Bukan sekarang ni. Bukan waktu studio pun kadang-kadang boleh datang. Tiba-tiba dia akan muncul lah. Waktu tu lah you kena grab. Kan? Mungkin you ada phone kan. Phone tu boleh buat sketch kan. You boleh just apa ni, boleh doodle, apa kata? Doodle kan, doodle dengan tangan je. Lukis situ, apa-apa punya idea. Keluarkan benda tu, dia save, snapshot. Apa susah? Tak ada toilet paper lah, dulu memang lah toilet paper, tak ada phone. Kan, nak menunjukkan, benda tu mesti datang dulu, idea tu. Okay, anytime dia boleh datang. Dah, tak ikan. Setelah town. Apa susah dah buat dah? Kat Kobe. Jepun kot kalau silap. Ada nak takut letak ikan di sebelah ni, di sebelah town. Orang dah buat dah pun. Tak ada masalah. Jangan kau letak ikan pula kau punya ni side dah. Tapi kalau bersebab, manalah tahu kalau dia